Babu tahrimi la'ni insanin bi'ainihi aw dabbatin. Bab diharamkan mengutuk seseorang dengan ditentukan ataupun binatang. Dilarang kita mengutuk seseorang dengan menyebut namanya, kecuali dia seorang yang layak untuk dikutuk. Tetapi sebaik-baiknya tidak dikutuk, dilaknat. Ataupun kenderaan, marah ke kereta, kutuk kereta, celaka, laknat, payah hidup. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Zaman dulu kuda, naik kuda biu, payah. Ataupun beruk, malah naiknya, celaka beruk ni. Beruk tak ada akar, dikutuk dia. Tak ada pasal-pasal. An Abi Zaid bin Thabit bin Ad-Dhahhak Al-Ansari radhiyallahu anhu, wa huwa min ahli bai'atir ridwan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man halafa ala yaminin bimillatin ghairil islami kadiban muta'ammidan fahuwa kama qala, ومن قتل نفسه بشيء أذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا يملكه ولعن المؤمن كقتله متفق عليه. Dan dari Abi Zaid bin Thabit bin Ad-Dhahhak Al-Ansari radhiyallahu anhu, dan dia termasuk di kalangan orang yang berbai'ah di dalam bai'atul ridwan. Katanya telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang sesiapa yang bersumpah di atas sumpah untuk menjadi lain daripada agama Islam, sumpah yang bohong sengaja, maka ia seperti apa yang diucapkannya. Dan sesiapa yang membunuh dirinya sendiri dengan sesuatu, dia diazab dengannya pada hari kiamat. Dan tidak harus bagi seseorang itu bernazar dengan apa yang dia tidak milik. Dan kutukan laknat seseorang yang beriman itu seperti membunuhnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang pertama, sahabat yang meriwayatkan hadis ini iaitu Abi Zaid bin Thabit bin Ad-Dhahhak Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dia termasuk di kalangan salah seorang yang berbai'ah dalam bai'atul ridwan, iaitu bai'ah ketika berlakunya peristiwa perjanjian Hudaybiyah pada tahun yang ke-6 Hijrah. Apabila Nabi SAW diiringi oleh sahabatnya untuk menunaikan umrah di Mekah, tiba-tiba ditahan oleh orang-orang musyrikin, tak dibenar masuk ke Mekah. Lalu Nabi SAW menghantar menantunya Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu untuk berunding. Tiba-tiba Sayyidina Uthman telah ditahan oleh pemimpin-pemimpin Mekah. Mereka tidak tahu nasib Sayyidina Uthman, sama ada dibunuh ataupun masih hidup. Lalu dengan penuh semangat mereka bangkit untuk menyerang Mekah bagi membela Sayyidina Uthman sekiranya dia dibunuh. Bagi melakukan serangan yang berani ini, Nabi telah melakukan bai'ah dengan sahabatnya, iaitulah bai'ah berjanji setia untuk mati bersama. Untuk mati bersama bagi menyerang Mekah, sama ada menang ataupun mati. Di mana Nabi bersandar di bawah pohon kayu dan sahabat-sahabatnya datang seorang demi seorang, memegang tangan Nabi berbai'ah untuk mati
Allah menurunkan firman-Nya dibawa oleh malaikat Jibril. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sesungguhnya Allah telah redha terhadap orang-orang yang beriman ketika mereka itu berbai'ah denganmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah sepohon kayu. Menunjukkan bahawa mereka yang berbai'ah ini dijamin masuk syurga. Dijamin oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala redha kepada mereka dengan ayat Quran. Di sini silap golongan Syiah yang mengutuk sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Kerana di antara sahabat yang dikutuk itu jumlahnya 1000 lebih. 1000 lebih jumlah mereka. Ialah mereka yang berbai'ah di bawah pohon kayu yang disebut ini. Mereka dijamin dengan ayat Quran yang diwahyukan. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Sesungguhnya Allah redha terhadap orang-orang yang beriman apabila mereka berbai'ah denganmu di bawah sepohon kayu. Dan disebut dalam ayat itu, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan-tangan mereka yang berbai'ah. Menunjukkan satu jaminan yang kukuh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya ialah orang yang meriwayatkan hadis ini, iaitulah Abi Zaid bin Thabit bin Ad-Dhahhak Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dalam peristiwa itu ada juga orang munafik tak berbai'ah, nusuk di belakang unta, tak mau mati. Ini munafik, Allah Ta'ala tahu. Ikut sama Nabi buat umrah, tapi munafik. Duduk di belakang. Disebut oleh ulama sirah, orang-orang munafik ini. Tetapi mereka yang tidak munafik, pergi bai'ah, berjanji setia dengan Nabi. Dan pohon kayu ni terletak di Hudaybiyah. Di zaman Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, oleh kerana orang duduk pergi puja pohon kayu ni, Sayyidina Umar perintah suruh tebang pohon kayu ni. Kerana mereka pergi puja apa pohon kayu, ditebangnya pohon kayu tu, dihilangkan. Tuhan tak suruh puja pohon kayu ni. Kalau ada orang pergi puja pohon kayu, puja bukit, itu ialah syirik. Hendaklah dihalang dengan sekerah-kerahnya. Abi Zaid bin Thabit bin Ad-Dhahhak Al-Ansari menceritakan bahawa Nabi SAW telah bersabda, barang siapa yang bersumpah dengan agama yang lain daripada agama Islam. Contohnya dia kata, kalau aku buat sungguh kafir aku. Dia cakap begitu. Aku tak buat. Kalau aku buat sungguh kafir aku. Tiba-tiba dia pelabur, maka jadi kafir. Jadi kafir. Kerana cakap-cakap kafir ini bukan boleh buat main-main. Tak boleh. Dengan sebab itu kita nak sebut murtad, kafir, na'udzubillahi min dzalik. Minta berlindung dengan Allah. Tetapi ada orang, oleh kerana dia nak marah dengan kawan dia ke dengan bini dia ke dengan apa ke, kalau aku buat sungguh kafir aku. Jadi kafir sungguh. Kalau apa yang dia kata tu bohong, dan dia buat sungguh perkara tu, jadi kafir sungguh. Dan dia kena mengucap semula. Bukan mudah mengucap semula ni. Kerana semua pahala amalan dia dihapuskan. Dia kena bina semula. Bukan mudah jadi kafir ni. Semua amalan dia dihapuskan. Kalau sekiranya sabit dengan nyata dan zahir, dia dibawa ke mahkamah, dibicarakan di hadapan hakim Islam, suruh dia bertaubat. Kalau dia tak bertaubat, dia terus nak jadi kafir juga, dijatuhkan hukuman bunuh. Hukuman bunuh setelah dia beri tempoh berapa lama mengikut kebijaksanaan hakim. Sekiranya apa yang dia kata itu tak betul, dia bersumpah, kalau aku buat sungguh kafir aku, memang dia tak buat sungguh, itu dosa besar. Dosa besar, tidak boleh bersumpah kafir-kafir ini, tak boleh.
Dosa besar. Dia mesti bertaubat, beristighfar. Bukan cara sumpah begitu. Tidak boleh bersumpah dengan agama yang lain daripada Islam. Tak boleh. Sekiranya dia bersumpah begitu, maka dia hendaklah bertaubat. Silap dia bersumpah dengan sumpah itu. Tidak boleh. Dan sesiapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, dia bunuh diri. Tak boleh nak bayar hutang, bunuh diri. Putus cinta, bunuh diri. Gagal dalam suatu perkara, bunuh diri. Dia bunuh dengan jeruk leher dia, atau membunuh dengan belir diri dia sendiri, ataupun bunuh dengan tikam diri dia sendiri, atau bunuh dengan dia makan racun, maka dia diazab dengan itu juga pada hari kiamat. Di samping dia masuk neraka, diazab dengan apa yang dia bunuh diri dia dengan apa. Tuhan jadikan begitu. Bunuh diri ni kafir, kufur, kecuali dia gila. Kita tak tahu kerana dia gila, kerana dia sasar, wallahu alam. Oleh kerana itulah bila seorang bunuh diri, kena ada juga orang pergi semayang dia. Takut dia gila, dia apa kan? Begitu jadinya. Tetapi memang bunuh diri ini dosa besar. Dosa besar. Dan dia diseksa mengikut bagaimana dia bunuh diri dia. Orang Islam diajar supaya bersabar. Bila menerima ujian, menerima bala bencana, kena sabar. Bukan bunuh diri. Bunuh diri ni orang kafir. Orang Islam tak bunuh diri. Kerana orang Islam dia percaya hidup di atas dunia ni sementara, dan mati ada alam barzah dan ada alam akhirat. Orang Islam dia kena percaya bila Tuhan jadi perkara yang menyusahkan dia, Tuhan nak uji dia dan Tuhan nak beri pahala pada dia. Dia sabar, dapat pahala besar. Disebut dalam hadis, orang yang beriman itu kalau dia senang, dia dapat nikmat, dia bersyukur, dia dapat pahala. Kalau dia susah, dia gagal, dia bersabar, dia dapat pahala. Hanya ada pada orang yang beriman. Orang kafir tak ada benda ni. Tiba-tiba kita susah ke bunuh diri. Itu orang kafir, perangai orang kafir. Bukan perangai orang beriman. Maka orang yang bunuh diri diseksa pada hari kiamat selama-lamanya. Dan diseksa sebagaimana dia bunuh diri dia. Dan tidak harus bagi seseorang bernazar dengan apa yang dia tidak milik. Bernazar dengan apa yang dia tidak milik, tak jadi milik dia. Kalau sekiranya aku boleh bergiang-giang, aku nak beri makan daging rusa dalam hutang tu, tak boleh lagi rusa tu, jangan pergi nazar tak pasal-pasal. Bukan milik. Kalau nak nazar ni benda yang ada dah depan kita ni. Benda yang ada, benda yang kita boleh buat. Kalau baik sakit nak puasa beberapa hari. Kalau baik sakit nak mengerjakan haji sunat, nak mengerjakan umrah. Kalau baik sakit nak beri sedekah. Kalau baik sakit nak jamu orang. Jamu dengan benda yang kita ada, benda yang kita mampu. Jangan bernazar dengan benda yang kita tidak milik, yang tak boleh buat, jangan. Nanti bergantung dengan nazar itu. Tak boleh buat, bergantung dengan nazar itu. Jadi tak baik, jadi berdosa. Jangan. Bernazar ni ada hukum dia dalam kitab fiqh. Kena sebut. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau boleh bergerak-gerak, sabit bagi Allah, aku nak buat nazar bergerak-gerak. Maka jadi wajib. Hendaklah ditunaikan perkara yang wajib. Apa yang wajib? Wa la'nul mu'mini ka qatlih. Dan melaknat seseorang yang beriman seperti membunuhnya. Kita melaknat terhadap seseorang yang beriman. Seseorang yang beriman, kita laknat dia, kita kutuk dia. Laknatullah atas Sianu bin Sianu. Dia beriman, laknat Allah kepada Sianu bin Sianu. Kalau laknat ke orang Yahudi, tak apalah. Laknat Allah terhadap Yahudi. Laknat Allah terhadap Kristian, buat zalim ke orang kita, dia pergi tempat.
Bila dengar orang Yahudi bunuh orang Islam, celaka Yahudi. Laknatullahi alal Yahud. Itu tak apa. Ni kita baloh dalam perkara sama-sama kita saja. Lalu kita kata laknat Allah ke atas dia. Itu termasuk dalam dosa besar dan kita kena bertaubat. Hadis yang kedua.